Alhamdulillah, insya-Allah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan limpah kurnianya dapat kita memahami apa yang kita kongsi pada malam ni, dan juga diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham, insya-Allah. Jadi habis dah kita tentang ma'rifatullah, yakni mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita masuk ma'rifatun nabi. Jadi kita kenal pula sifat-sifat sifat-sifat yang wajib ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kesempurnaan agama mesti ada tiga makrifat. Makrifatullah, makrifatun Nabi, makrifatud dinil Islam. Okey. Jadi pokok asas dia mesti mengenal akan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Baru kita pergi kepada mengenal akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita mengenalkan akan agama kita. Yakni agama Islam. Okey. Jadi insya-Allah kita masuk huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul. Huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul, yakni siddiq, artinya benar. Siddiq artinya benar. Insya-Allah, kata pengarang rahimahullahu taala, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh bahawa Rasul-Rasul Allah itu siddiq, yakni benar. Tidak bohong mereka itu pada perkataan dan perbuatan mereka itu. Dan dikehendaki dengan benar itu ialah apa-apa yang mereka itu berkata dengan suruh dan tegah, dan menceritakan perkara-perkara gaib, dan apa-apa yang mereka itu perbuat. Maka semuanya membetuli dengan diri-diri perkara. Okey, kita tengok dulu. Okey. Jadi ulama kata wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Maka mengenal akan Nabi ni wajib syarak juga. Wajib syarak ni kita faham dah kan? Tu. Masa kita ngaji sifat Allah itu sebut semua, tiap pindah satu sifat wajib syarak. Tiap pindah pada satu sifat wajib syarak. Jadi insya-Allah kita faham dah. Wajib syarak ni apa dia? Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Atas tiap-tiap mukallaf. Bila kata tiap-tiap, semua sekali orang mukallaf. Yang ni orang berakal lagi balik, mengetahui. Masuk mengetahui. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak tahu? Maka di sini dah diwajibkan ke atas kita menuntut akan ilmu. Maka untuk mengetahui. Baru ada ilmu, baru boleh kita mengetahui. Tu macam kita ngaji sifat ilmu Allah itu. Jika Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat ilmu, macam mana Allah Ta'ala nak mengetahui? Betul? Tu maka kini kita diwajibkan ke atas kita menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab nak mengetahui. Wajib ke atas kita tu. Mengetahui serta mengaku. Maksudnya tahu saja, tak ngaku tak boleh. Kena ngaku dalam hati. Ngaku ni dalam hati. At-tasdiq fil qalbi. Mengaku ni dalam hati kita. Tu. Maka tahu saja, tak ngaku tak boleh. Okey. Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya orang mukallaf dengan tentu, sungguh. Tengok, dia guna kalimah tentu, sungguh, sengati, wajib. Ya gitu. Barang tetap. Tentu, sungguh. Tentu ni biasa tu. Sebab tu aku buat contoh kok. Contoh kalau kita nak pergi Kuala Lumpur. Dah, mak mu nak pergi dak Kuala Lumpur ni? No mu biar tentu. Kalau mu tak pergi, aku nak panggil cari orang lain. Mana lagi? Akan lah mu tak pergi. Tu biar tentu, biar cerak, biar sahih. Tu maksud dia. Tengok ulama guna. Tentu, sungguh, sengati, wajib. Wajib apa ji lah. Faham lagi? Okey. Tu. Maka wajib kita beriktikad dalam hati kita tentu sungguh bahawa Rasul-Rasul Allah itu, sebab apa dia kata Rasul?
Rasul-rasul jamak ni. Sebab Rasul bukan Nabi kita saja. Tak. Rasul dia ada 313 orang. Tu. Maka ramai Rasul. Sebab tu dia kata Rasul-Rasul Allah itu Siddiq. Apa dia Siddiq? Yakni benar. Benar ni benda ganda tak? Tidak bohong mereka itu. Tu maksud benar. Tak pelawak mereka itu Rasul-Rasul. Jadi mereka itu Rasul-Rasul ni tak pernah pelawak. Tak pelawak. Maka benar bagi Rasul ni dia panggil dia wajib akal. Kita nak faham tu. Wajib akal. Kena kepada Rasul dipanggil wajib akal. Sebab apa wajib akal? Tidak sekali-kali mereka itu Rasul-Rasul itu pelawak. Tak sekali-kali. Tak akan berlaku pelawak pada Rasul. Tu. Sebab tu dah wasami'na wa ata'na. Sahabat kami dengar, kami patuh. Kami tak pertikai. Apa yang Nabi kata ikut lalu. Sebab tu para isteri sahabat, bila sahabat balik je daripada dengar ngaji dengan Nabi, isteri-isteri sahabat kata, apa yang kamu dapat daripada Rasulullah, beritahu aku. Maka suami-suami mereka beritahu, maka isteri terus terpatuh lalu. Tak tanya dah. Terus. Apa gini? Dah tak ada. Terus. Wasami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Sebab Nabi tidak sekali-kali ia dusta. Tidak. Sebab dia wajib akal. Kita tak. Benar kita dia ni. Sifat benar kita bukan wajib akal. Wajib syarak. Kita. Sebab tu kita tak sunyi daripada pelawak. Cuma wajib syarak. Bila mucakap pelawak dosa. Hak tu kita. Nabi bukan wajib syarak. Dia wajib akal. Tidak sekali-kali mereka itu Rasul-Rasul dusta. Tidak. Jadi nak faham situ, barulah kita yakin. Bila kita baca kalam Allah, bila kita baca hadis Nabi, kita yakin sebab Nabi tak pelawak. Tu. Hari ni kita tanya diri kita yakin tak dengar Nabi khabar 1441 tahun dulu? Kita tak yakin. Sebab tu kita tak amalkan. Kita tangguh. Betul? Ni. Sebab tu mengenal akan Nabi itu teramat penting. Bila kita kenal Nabi, barulah kita yakin apa yang Nabi beritahu kepada kita. Tu. Ni kelemahan kita umat akhir zaman. Kita tak kenal Nabi. Jadi tak kenal Nabi, tak yakin apa yang Nabi beritahu. Lama dah kita dengar ustaz-ustaz duk ngajar Nabi khabar. Pak hari ni tak amal juga. Ni masuk keyakinan kita. Maka para sahabat, dia wasami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Sebab dia yakin Nabi tu tak dusta. Tu kita hari ni. Kena faham lah. Okey. Dia panggil wajib akal tu. Benar bagi para rasul, dipanggil wajib akal. Benar bagi kita, wajib syarak. Tu. Bila kita pelawak, dosa kita. Rasul wajib akal. Maka tidak sekali-kali Rasul itu dusta. Tak pelawak. Tak pernah pelawak. Itu. Baru boleh jadi Rasul. Nak jadi Rasul kan kalau pelawak. Faham lagi? Rasul-Rasul ni utusan. Pak Awang nak jadi utusan hamba, nak juga beritahu ke Duki. Pak Awang kaki pelawak. Tak boleh tu. Kena suruh tepu. Kaki tak pelawak. Faham? Sebab hamba kabur gini, dia akan kabur gitulah ke Duki. Nampak? Kalau kita suruh orang pelawak, dia wajah lagu lain. Faham lagi? Betul tak ni? Tu maka setiap Rasul itu tak pelawak. Maka dia layak menjadi utusan Allah. Rasul Allah. Maka dia tak pelawak. Nabi, Tuhan suruh kabur kan dia kabur. Tidak kira Muhammad kalau mu kabur ni aku bunuh mu. Bunuh lah. Sebab ni wajib aku nak beritahu. Apa lagi? Hak harus beritahu, hak haram beritahu. Itu Rasul dia ada 3 peringkat. Dia gitu. Ni kita enggak. Sebab tu Rasul. Dia tak pelawak. Lagu mana jadi pun dia tak pelawak. Kita pelawak. Okey. Maka tidak bohong mereka itu. Erti benar tu. Orang tanya erti benar ni kan tak? Tidak bohong. Tidak bohong ni panggil. Tidak bohong mereka itu pada perkataan dan perbuatan mereka itu. Dia gitu. Maka Rasul pada perbuatan dia pun tak pelawak. Sebab tu Nabi perkataan dia sunnah, perbuatan dia sunnah. Nabi tak ada reka. Nabi buat tu semua adalah hudal lil muttaqin. Kalau kita faham, segala perbuatan Nabi, perkataan Nabi itu adalah petunjuk bagi orang yang nak bertakwa kepada Allah.
Sebab tu kena kenal Nabi. Tak kenal Nabi macam mana kita? Sebab tu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu tak amat penting. Jadi kalau nak dapat cinta Allah, mesti ikut Nabi. Tak ikut Nabi tak dapat cinta Allah. Betul tak ni? Jadi bila nak dapat cinta Nabi, kita kena kenal lah Nabi. Dari segi perbuatan Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Itu kita kena kenal Nabi. Baru kita boleh ikut apa yang Nabi buat. Tak ada dah hak terlebih baik cara Nabi, hak lain tak boleh dah. Tu sebab Nabi diutus sebagai utusan. Kita kena faham situ. Jadi sebab tu orang betul-betul nak cari keredaan Allah, mesti dia kenal akan Nabi. Tak kenal Nabi nak dapat keredaan Allah ke? Okey. Habis itu. Maka benar pada perkataan dan perbuatan mereka itu rasul-rasul. Habis. Dan dikehendaki dengan benar itu ialah apa-apa yang mereka itu berkata. Mereka itu rasul-rasul itu berkata daripada suruh dan tegah. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Maka rasul dia suruh. Sebab tu dalam Quran ada suruh, ada tegah, ada cerita-cerita. Faham lagi? Tu. Ada suruh dan ada tegah. Apa dia hak rasul suruh? Rasul suruh kenal Allah, bertakwa kepada Allah, buat baik ke orang tua, buat baik ke jiran tetangga. Nampak lagi? Tu je hak Rasulullah suruh tu. Nampak lagi? Wi makan orang susah, tak tanya khabar lagu mana orang. Tu je tu. Wi salang sama sendiri. Wi salang hak kenal tak kenal pun bagi. Tu hak suruh. Dah hak tu kita amal duk mau. Dah usah kata banyak. Hak sikit tu. Dah jumpa sama kita wi salang ke dak. Allahumma salli ala Muhammad. Ni bab salam ni kau teruk. Ada kedai tu maring pula. Amo masuk amo bagi salam, dia lenggok sajalah ya buat salam. Dia kata berat. Berat dia reti bahasa bahawa jawab salam ni hukum dia wajib. Nampak lagi? Jadi tak tahu kala tu. Ni. Dah macam mana hari ni? Anak tu kata sabar bala daripada Allah turun bertubi-tubi pun. Dah nak suruh COVID-19 naik mana mudah deraka ke Tuhan. Apa lagi? Ni dia kata. Salam tu orang yang lepung. Jawab je waalaikumsalam. Habis-habis malah tamu warahmatullah pun. Faham lagi dah neku sangat. Faham lagi? Dah jawab setara barah. Tu. Itu nampak kelemahan kita. Apa yang Nabi ajar. Tu nampak ringan je. Nampak benda kecil tapi besar. Di situ terjalinnya kasih sayang. Di situlah turunnya rahmat Allah. Salam ni sunat. Jawab wajib tau. Apa lagi? Nampak barang Assalamualaikum. Tapi dengan sebab itulah terjalinnya kasih sayang. Maka bila terjalinnya kasih sayang, turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Kita hari ni tak ada rahmat sebab sama kita tak ada kasih sayang. Macam mana rahmat Allah nak turun? Tak ada. Kita semayang coh dari pun. Maka rahmat Allah tak turun kalau putus hubungan kasih dan sayang. Sebab Nabi diutuskan dengan kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa lagi? Tu. Jadi hak semayang hari-hari pergi sejid tak pergi salam kau masuk kedai. Allahumma salli ala Muhammad. Dah ni mana? Maka dalam hati sudah dicabut rasa kasih. Ni akhir zaman. Ni akhir zaman. Rasa kasih di hati sesama Islam dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ni hari ni itu bala besar. Faham? Bunyi barang Assalamualaikum amal. Kalau boleh amal. Allah. Amal. Dia gitu. Tu baru salam. Dah mana? Hak Nabi ajar. Hak Nabi suruh. Nampak lagi? Hak Nabi suruh hari-hari tu dah ajar orang pergi makan orang susah. Kita amal kita hari-hari Nabi suruh. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang Nabi tunjuk Yahudi pada hujung pasar tu tiap-tiap hari Nabi pergi makan. Tu Yahudi. Itu sunnah. Dan kita hari ni berapa orang kita pergi makan orang susah? Allahumma salli ala Muhammad. Tak percaya ke mana ni? Tak percaya ke Nabi ke mana ni? Ya payah sangat. Ni kata, ni yakinnya kita Nabi bersifat siddiq. Benar, tak dusta. Maka inilah sahabat. Dia wasami'na wa ata'na. Kami patuh lalu. Nampak lagi? Ni kita nak faham. Nabi tunjuk sunnah. Hari-hari Nabi makan orang Yahudi. Orang Yahudi tu pula tu bukan baik. Duk kutuk Nabi, duk ajar orang benci ke Nabi. Tu. Ni nak cerita kasih sayang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kena sedar itu perbuatan kita. Kalau kita yakin apa yang Nabi beritahu. Okey, habis itu. Dan menceritakan perkara-perkara yang gaib. Maka Nabi ni yang mari cerita perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib ni apa dia? Tentang ketuhanan Allah. Kita dah nampak Tuhan. Tak? Tentang adanya kubur, alam barzah, adanya mahsyar, mizan, sirat, kausar, surga, neraka, itu perkara gaib. Maka Nabi mari menceritakan perkara-perkara gaib kepada kita. Adanya azab kubur, gaib ke tak? Gaib. Jadi Nabi mari menceritakan. Maka Nabi dah berlawak. Kalau dia kata ketika nak mati manusia, bagi yang beriman, malaikat akan seru dengan nama ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu bagi orang ada iman. Orang tak ada iman, dia tak seru dengan nama tu, maka celakalah orang tu. Faham? Dah kalau kita percaya bahawa malaikat akan seru dengan mutmainnah, kita cek kita hari ni mutmainnah ke, lawamah ke, mulhimah ke, mutmainnah. Cek kita. Faham? Kalau kita yakin apa yang Nabi beritahu. Kalau kita yakin, kita baiki. Aku sekarang ni amarah. Kalau mati hari ni, maka celakalah aku. Anehlah. Bahkan Allah amarah gini. Cinta dunia dah habis-habis. Berangang-angang semua. Nampak? Nak mati dalam keadaan ni. Maka celakalah kita. Maka sesiapa yang mati dia, dengan malaikat menyeru ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka keluarnya roh dia, Nabi kata seperti keluarnya air daripada mucung kendi. Mudah atau payah? Cik jawab. Mudahlah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ni hak kita nak ni. Mana kita percaya hak Nabi raya, maka kita amallah. Amarah, lawamah, kita kena kenal nafsu mutmainnah. Sebab itu disebut dalam Quran. Nafsu lagu mana kau Ustaz mutmainnah? Anak tahu. Lagu mana kau mulhimah, lawamah, amarah? Hak tu disebut dalam Quran belaka tu. Sebab tu Quran ni benda kau hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi nak bertakwa kepada Allah. Walaupun satu huruf ba saja tu hudal lil muttaqin. Sebab tu kalau kita ngaji tafsir kalimah, huruf ba tu boleh pergi pada 14 maksud, 14 makna ulama tafsir. Faham lagi? Tu. Dah kita dah tahu kata, dah so kata ba, titik sebelum alif, sebelum ba tu diajar oleh ulama kepada kita. Nampak lagi ni? Sebab itu Quran. Quran hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi nak bertakwa kepada Allah. Dah, apa kita tak mau kenal amarah, lawamah, mulhimah. Hak tu kalimah. Dah berapa huruf dah tu. Tak ambuh. Inilah kita. Mati baru bertepik. Jangan nyesal. Quran dah ada dah 1441 tahun Nabi tinggalkan untuk kita. Maka kita kena kenal. Tu sebab dia mengandungi perkara-perkara gaib Nabi beritahu kepada kita. Kita akan hadapi saat Israel datang memanggil nyawa kita. Tarik kita dengan mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jadi orang yang layak masuk syurga Allah hanya bergelar hamba. Allahumma salli ala Muhammad. Maka untuk dapat gelaran hamba, kita mesti ada 4 step, 4 maqam. Kalau kita ngaji ulama ajar, yang pertama kafir, insya-Allah kita dak kafir. Yang kedua mu'allaf, kita dak mu'allaf. Yang ketiga syirik. Ni mungkin kita ada syirik. Syirik kecil kita. Hak ni hak Nabi takut ni, umat aku masuk neraka kerana syirik ni. Syirik besar dah tak ada seorang cari tu raya sini kan dia. Dah wasik kunyit lagi. Mak. Nampak? Kanyuk lagi. Dah. Jodoh kita. Faham lagi? Maka yang keempat baru dipanggil hamba. Sadaqatu abdi. Hamba yang sebenar ataupun panggil mukmin. Tu. Maka ni 4 maqam. Jadi kenalah cek. Maka bila hamba barulah wadkhuli jannati. Baru masuk surga Allah. Allah. Cek diri kita. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita cek adakah aku ini termasuk dalam orang yang dipanggil masuk ke dalam jemaah-jemaah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tu. Okey, perkara-perkara gaib banyaklah. Waktu kita ngaji kitab suku, nak cari perkara gaib kau. Lagu mana azab kubur, lagu mana mahsyar, lagu mana mizan, lagu mana sirat, lagu mana kausar, lagu mana neraka, lagu mana syurga. Hak tu ngaji kitab lain. Tu. Okey, ni ya khabar. Maka kena tahulah. Tu perkara-perkara gaib tu.
Orang percaya pada perkara gaib, insya-Allah molek Habis. Dan apa-apa yang mereka itu perbuat, Allahumma salli ala Muhammad. Maka setiap hak Nabi perbuat tu, hak tu benar belaka. Tak kira Nabi buat apa pun, tak kira. Allah, Allah, Allah. Sebab tu sahabat tengok Nabi buat benda. Nabi makan apa? Dia makan walaupun dia tak bahi. Sebab Nabi buat sampai habis. Allah. Hak ni kata sahabat tau. Hebatnya dia. Tu kita dah usah kata hak biasa. Hak Nabi buat, hak sungguh. Hak masuk dalam ibadah pun kita tak buat. Ada macam mana? Usah kata perkara-perkara hak harus. Sahabat tengok Nabi nyuruk pokok, nyuruk atek. Siapa gitu maksudnya ikutnya ke Nabi. Dia gitu. Okey, maka dia kata semua tu benda. Hak Nabi cakap, Nabi perbuat semua sekali membetuli dia kata dengan diri-diri perkara itu. Maka Nabi kabur ke serupa betul dengan diri perkara. Maksud tak pelawak, tak ada pelawak. Orang pelawak ni dia cakap lain tak betul dengan dia cakap. Faham lagi? Dengan diri perkara tu tak betul. Pak Wan mugi tak kau lupa ni? Padahal tak pergi bang. Dia pergi tu pelawak tu. Tidak membetuli dengan diri-diri perkara. Tu. Maka benar ni membetuli dia kata dengan diri-diri perkara. Kat Kelapang dah. Okey, kita tengok. Maka wajib kita mengaku sungguh. Tengok wajib ni. Maka wajib kita mengaku sungguh. Wajib dia? Wajib syarak. Kena ingat tu. Maka wajib kita mengaku sungguh akan mereka itu rasul-rasul tu pada dakwaan mereka itu jadi nabi dan jadi rasul. Siapa yang beritahu ke sahabat bahawa Nabi Muhammad itu nabi? Siapa beritahu? Dah. Tanya ke dia. Jawab dah nanti sudah. Biar aku jawab. Maka siapa yang royak ke sahabat bahawa Nabi Muhammad itu nabi? Nabi lah yang royak. Siapa yang royak? Dia sendiri mengaku. Aku ni utusan Allah, didatangi oleh Jibril alaihi salam. Betul tak ni? Maka Nabi sendiri beritahu. Dia sendiri yang mendakwa dia tu jadi nabi dan jadi rasul. Tu. Okey, tu maksud dia. Mereka itu pada dakwaan mereka itu jadi nabi dan jadi rasul. Dan tiap-tiap perkara yang menyampai mereka itu rasul-rasul kepada kita daripada Allah Ta'ala. Tak ada Nabi ambil daripada lain, tak ada. Sebab Nabi semua apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi tak ikut hawa nafsu. Maksud bukan reka. Nabi tak pernah reka. Semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Tu tak ada reka. Sebab tu bila kita faham, kalau kita pergi ke ibadah, hamba suka setuh mau lantas kira ke. Contoh ibadah yang paling besar semayang. Maka adakah Nabi reka bab semayang? Bermula dengan qiyam, niat, takbir, baca suratul Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua, membaca tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, salam. Adakah itu Nabi reka? Tak. Ke Nabi reka? Tak kan? Tu maka datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita tengok sembahyang kita, ada dengan qiyamnya, ada dengan takbirnya. Adakah itu saja-saja? Tak ada, mesti ada hikmah di sebalik apa yang kita lakukan. Ada dirinya, ada takbirnya. Apa tak diri saja sampai ke sudah? Betul tak? Kena. Ini masuk ini. Allah Ta'ala ajar kepada kita. Maka Nabi, apa yang diajar oleh Allah, lagu tu tunjuk kita. Nabi tak reka. Betul? Maka ada rahsia di sebalik berdiri, rokok, sujud, apa serba tu. Betul? Itu kita tak pernah tanya ustaz-ustaz. Kita tak pernah nak tahu. Apa ustaz berdiri, ada rokok, ada iktidal, ada sujud, ada ni. Apa tak boleh sembah Allah berdiri saja. Betul tak? Sampai ke habis. Apa ada takbir, ada suratul Fatihah, rukun qauli tu. Pernah kita tanya tak? Jadi inilah maknanya kita tak cakna agama kita. Bukan saja Nabi tak reka. Bila datang daripada Allah, mesti ada hikmah. Dipanggil Allah ni Al-Hakim, Maha Bijaksana. Sebab apa tak letak langit di atas, bumi di bawah? Kalau kita ngaji tafsir apa ada Allah Ta'ala sebut langit dulu, bumi kediam.
Semua ada makna. Berapa Nabi sebut, berapa Quran sebut dalam Quran kita ngaji, hidup dulu baru mati. Berapa ada mati dulu baru hidup. Mesti ada cerita dia. Kalau kita ngaji tafsir. Betul tak ni? Bukan saja Tuhan susung. Ke tak ni? Dah. Berapa berdiri dulu tak rokok. Berapa ada rokok, ada apa. Semua ada hikmah di sebalik tu. Tapi oleh kerana kita dadang nak ngaji, sibuk cari ke darah, dadang. Cari piti banyak. Lepas tu masuk dalam kubur-kubur tu belaka. Ke mana? Riau. Bawa habis dalam kubur semua. Kata-kata kebal. Betul tak? Ni lah kita. Dadang nak ngaji. Dadang nak ngaji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sebab apa sebut maut dulu? Tu kau orang ngaji. Faham? Faham lagi? Yelah ni. Dah dadang nak ngaji. Sebab apa sebut langit dulu baru bumi? Sebab apa dunia dulu baru akhirat? Faham lagi? Kita dadang. Sebab itu Tuhan Al-Hakim, Maha bijaksana. Maka Tuhan tak buat saja. Sebab Nabi tak akan reka. Nabi tak pernah reka. Nabi sampaikan apa yang disuruh sampaikan oleh Allah. Tu nak faham situ. Biar kita dah masa kau nak ngaji. Allah. Ruginya kita. Rugi. Takkan masa kiang dengan rokok tu sama. Serupa tak nak tanya kali. Hamba bulan ni hamba kajian sebut ni. Nak suruh orang mikir je. Serupa tak masa kiang dengan masa rokok? Saya jawab kali. Tak serupa. Betul tak? Ke serupa berdiri dengan rokok? Hamba suka tanya bulan ni, tanya kat dia. Hamba tanya orang masjid ke tazkirah biasa, jemputan. Hamba tanya, ada tak Allah Ta'ala ciptakan malaikat yang berdiri sampai hari kiamat? Tuhan cipta dia semata-mata untuk kiam. Sampai hari kiamat, tak bergerak pun. Ada atau tidak? Ada. Dah kita bawa dalam semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Allah Ta'ala ciptakan malaikat. Boy. Cacang saja. Berdiri saja. Sampai hari kiamat. Kiam saja sampai kiamat. Patuh pada kita tak ada mikir. Kalau kita mikir bodoh itu. Apa tujuan berdiri saja sampai kiamat ni? Sampai tak boleh gerak ni. Betul atau tidak ni? Allah, ini hebatnya agama kita. Agama datang daripada zat yang maha bijaksana. Faham? Dadang pelotok itu, itulah keunikan agama kita. Sebab agama bukan rekaan. Islam bukan agama rekaan, dipanggil agama samawi. Agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni. Betul. Ada tak malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang rukuk sampai hari kiamat? Rokok je kerja dia. Sampai hari kiamat tak pernah bengong. Ada atau tidak? Ada. Kita bawa dalam solat. Ada tak malaikat yang tak cipta sampai sujud sampai hari kiamat? Ada. Kita bawa dalam solat. Ustaz bawa dalam solat 2 kali sujud. Ya, betul. Allah Ta'ala ciptakan malaikat tu sujud sampai hari kiamat. Sebab apa jadi dua kali sujud? Sebab ketika Nabi Mi'raj, malaikat yang sujud tadi angkat kepala, hormat datangnya Nabi, maka baru tunduk terus sampai kiamat. Itu jadi 2 kali sujud semayang. Betul lah ni? Serakaat. Betul? Lepas tu hak duduk sampai kiamat. Kita bawa dalam semayang. Dalam semayang kita kiam, rukuk, sujud, duduk. Betul atau tidak? Itu baru rukun fi'li. Ada lagi pada rukun qawli. Itu semayang itu. Maka Nabi beritahu belaka. Hikmah di sebalik perbuatan tu. Tapi kita dadang nak tanya. Sebab kita sibuk doa lalu. Apa? Jadi suasana kiang itu berbeza, suasana rokok itu berbeza, musyahadah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita solat. Ni kita serupa maiding macam tapak kesalang maiding. Hak tu tang ke maiding atas kepala. Faham? Betul tak ni? Tu Rasul. Rasul menyampaikan. Kita kena reti lah. Okey, habis itu. Wajib kita mengaku mereka itu dakwahnya tiap-tiap perkara mereka menyampaikan mereka itu kepada kita daripada Allah Ta'ala. Habis itu ni. Tidak dusta mereka itu sama sekali. Maka Rasul ni tak dusta sama sekali. Tak tu. Tak dusta. Walaupun dengan jalan selora sekalipun. Walaupun dengan jalan selora ni gurah. Kecik Kelantan tak? Selora sama demo. Selora ni gurah. Walau dengan cara gurah pun Nabi tak pelawak. Kita kalau gurah pelawak lalu. Kita sama reka je nak suruh orang suka tau. Padahal benda tak pernah berlaku pun.
tiada yang tiada kena mengena sama ada yang hidup atau yang mati. Yang reka lah tu. Dia ayat dia kan. Tak ada kena mengena sama ada yang hidup ataupun yang mati. Orang reka sungguh. Tu. Okey, habis itu. Ni kita nak kemah lah ni. Tengok, dan dalil. Ni nak kemah. Dalil-dalil ni benda bukti yang menunjukkan, membolehkan kita yakin. Maka dia ada dalil. Dipanggil dalil akli. Okey, kita tengok. Dan dalil atas benar mereka itu. Dalil bukti atas benar mereka itu rasul-rasul. Buktinya bahawa rasul-rasul ni benar, tak pelawak. Mana bukti dia? Ni panggil hukum akal. Kita nak mikir, nak suruh yakin. Sebab tu ramai kau tak yakin ke Nabi ke apa? Sebab dia tak mikir pun. Dia tak fikir macam mana nak datang keyakinan bahawa Nabi ni tak pelawak. Dia tak pernah fikir pun waktu tu. Sebut Nabi, sebut je Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin siapa tak tahu. Kalau orang tanya, mu sebut Muhammad, nasab Nabi fardu ain ni siapa kat mana kau? Kan kita tanya. Kita ngaku kita orang beriman ni. Nasab Nabi hak fardu ain kat mana? Ramai tak tahu. Confirm kalau kita tanya. Nampak? Nasab Nabi. Nabi ni karamat, mukjizat Nabi yang pertamanya, yakni nasab dia. Nabi bila sebut nasab dia sampai Adam alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak okey dah ingat dah. Faham lagi? Betul tak? Nabi bila sebut nasab dia sampai ke Adam alaihissalam. Daripada Muhammad bin Abdullah. Betul tak ni? Tapi hak fardu ain ke atas kita ulama raya sampai Adnan. Sampai Adnan tu fardu ain. Dah ingat dosa. Faham lagi? Dah fardu ain 21. Daripada Nabi sampai ke Adnan 21. Dah kita 3 je ingat. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ada dah. Lepas dah fardu ain. Dah lepas. 21 dah boleh ingat. Tanya, you hidup berapa tahun? 85 tahun. 85 tahun dah boleh ingat. 21 je nasab Nabi. Dah tanya, nak masuk surga? Nak. Tak bau atas muka. Nak masuk surga mana? 85 tahun dah ingat. Faham lagi? Dah kenal nasab Nabi SAW. Dah nak pergi ke mana kita? Inilah kata tidak tahu nak beza. Kalau suruh bilang kadang kok, tak tahu pas mana ada. Aku pun dah ingat kalau pas kadang. Betul tak? Tu Adnan tu biar ingat lah. Waktu fardu ain tu ngapai lah. 10 minit je ngapai ingat lah. Dah ni berapa puluh tahun Tuhan hidup ni. Pemain bola sepak Liverpool, Everton, Manchester United. Nampak? Ingat belaka waktu tu. Bahasa sungguh. Maka nasab Nabi hak fardu ain dah ingat. Tak tahu nak cerita. Tu. Okey, maka kena tahu. Tu. Kena kenal. Nabi kita ni kena kenal sungguh, kena kenal sungguh. Bukan gua-gua dak. Okey. Maka dia kata macam mana nak yakin? Kena guna otak kita mikir. Tengok ya jok mikir. Dan dalil atas benar mereka itu dan tidak dusta mereka itu rasul-rasul ialah kita fikir dan tilik dengan akal. Tengok, fikir dan tilik dengan akal. Dia guna kalimah benda tilik, bukan yang tertengok. Tilik dengan tengok perkara yang berbeza. Tu maksud tilik ni perhati molek. Tengok dengan perhati lain. Tu. Mu tengok dah pameran kereta Volkswagen tadi. Tengok kau. Dah lambang dia serupa dulu kau. Allah, aku dak perhati pula. Nampak lagi? Maksud tengok saja dak perhati. Tak boleh. Kita kena perhati baru datang keyakinan bahawa Allah lah yang menciptakan alam ini. Ni tengok saja bulan bintang tengok tapi dak perhati. Bila kita perhati baru datang keyakinan bahawa Allah yang menciptakan langit bumi ni memang hebat. Sebab hebat ciptaan Allah. Betul? Pernah tak kita mikir, kita tilik? Apa ni? Buahnya tu kenal buahnya? Ke tak kenal orang Jadang? Kenal buahnya. Pernah kita mikir tak? Buahnya sutir tu boleh menumbuhkan pokoknya yang berpuluh-puluh kaki tinggi dan mengeluarkan buah yang berendai-rendai. Berendai-rendai. Faham lagi? Pernah kita mikir tak? Pernah mikir tak ni orang Jadang ni? Kalau tak je mikir asap minum air cur sudah lah. Dah minum air tapping lah. Faham lagi? Ke mana? Siapa tak boleh mikir tu ni?
Hak Tuhan suruh mikir. Nah, hak tu Tuhan suruh tilik, suruh perhati. Faham lagi ni? Kalau kita mikir memang datang kebesaran Tuhan. Hebatnya, wahnya, aku belum ada air di dalam. Tak ada benda pun boleh mengeluarkan batang panjang, tinggi sampai 30-40 kaki. Betul tak ni? Daripada nyo suti. Hebat dah Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini suruh fikir. Berapa orang fikir, ni tengok saja. Anak airnya pure taklah campur. Aduh. Metok airnya pure, taklah campur. Dak sedar sekarang wahnya tu siapa buat? Ketuk mu buat. Faham? Betul tak? Ni kata dak reti bahasa manusia. Sabah lepo dalam neraka jahanam mu. Memang layak dilepo dalam neraka jahanam. Nampak? Sebab tak mau fikir sikit abuk tentang kebesaran Tuhan. Ya tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Ni nak suruh yakin, ni fikirlah. Tengok ulama kata perhati, tilik. Okey. Kalau Quran kata fal yanzuril insanu mimma khuliq. Tuhan guna kalimah yang zuri, nazara. Maksudnya perhati, bukan tengok saja. Faham lagi? Tu nak tahu. Tilik. Hendaklah kamu perhatikan. Tengok. Bukan tengok, perhati. Tu. Kalau tengok dia guna kalimah tara, dia tak guna nazara. Betul tak ni? Ni yang zuri. Tu nak faham. Tengah di kalimah agak. Betul tak? Maka benarlah kamu perhatikan. Jangan tengok saja. Ramai orang tengok saja. Mari daripada air mani. Betul tak? Ramai orang tengok mari daripada mani. Apa dah timbul kebesaran Tuhan? Sebab mudah perhati. Tuhan suruh perhatikan. Nah, bila kita perhati, ya Allah cahaya boleh, mata, telinga, tangan tak ada, sedar ada tubik tengok berserangga usuk ni. Usuk ni mari daripada mani tu. Bukan transport apa? Bukan Terminator kan. Terminator tu kau tegung gitu. Telok bumi-bumi. Faham? Bukan Terminator bah. Hamba mari daripada perut mak hamba ni. Faham lagi? Tengok lebih serangga, suara sapuk bunyi. Mari daripada air tu. Hebat dah Allah. Hebat. Inilah ngaku kita kebesaran Allahnya. Kalau kita perhati sungguh dah. Tak perhati tak ada apa kalau boleh tengok. Sebab tu dia guna kalimah perhati ataupun tilik. Okey. Tengok dia kata. Nak suruh yakin ni. Dia kata fikir dan tilik dengan akal kita. Jika mereka itu tidak benar dan dusta mereka itu rasul-rasul itulah. Kalau tak benar dan dusta mereka itu, nescaya dusta pula khabar-khabar Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa bila dusta rasul jadi dusta khabar Allah Ta'ala? Sebab rasul ni tak pelawak. Faham? Jadi kalau dia pelawak, tak siapa dah. Hak dah Tuhan nak khabar. Faham lagi? Kerana ia membenarkan mereka itu dengan memberi mukjizat-mukjizat. Tengok Allah Ta'ala nak membenarkan Nabi kita tu, Muhammad ataupun Rasul-Rasul terdahulu, dibekalkan dengan mukjizat-mukjizat. Mukjizat ni benda perkara-perkara yang terbalik adat. Nah, sebab tu kita tengok para-para wali dulu, da'i-da'i, mubalik daripada Yaman dulu, daripada Hadramaut, mari ke Nusantara ni, semuanya ada karamah. Kita tengok wali Sembilang, ada karamah. Khatu Indonesia kita tengok negeri kita, negeri kita Terengganu, Tok Paluh ada karamah. Tok Pulau Mani ada karamah. Syekh apa? Ahmad Al-Baghdadi ni waktu tunggu di Kuala Berang tu. Ada karamah. Waktu 708 tahun lepas. Nampak lagi? Semua ada karamah. Itu. Maka Rasul-Rasul dibekalkan dengan mukjizat. Allahumma salli ala Muhammad. Dia gitu. Maka itu sebenarnya membenarkan bahawa dia itu Rasul. Sebab tu mukjizat pada para Rasul boleh mengalahkan sihir-sihir. Orang-orang kafir gitu. Contoh Nabi Musa, kita tengok sihir dia dialahkan dengan mukjizat Nabi Musa. Faham lagi? Tu sebab sihir dia batil. Maka dia tidak boleh menang. Lawang dengan mukjizat. Mukjizat ni kebenaran. Maka bila datang kebenaran, kebatilan pasti lenyap sama sekali. Dia gitu. Okey. Maka memberi mukjizat-mukjizat akan mereka itu. Dengan memberi mukjizat-mukjizat akan mereka itu yang menempati Tuhan berkata telah benar hamba-Ku. Tu. Dan juga mukjizat yang menepati firman itu mustahil. Dia kata. Mustahil kerana dilihat sebenar berlaku mukjizat mereka itu pada orang yang bersamaan dengan mereka itu. Maka sahabat-sahabat dia tengok depan mata dia. Mukjizat Nabi kita banyak sekali. Banyak kali Nabi kita mukjizat.
Apa lagi? Air keluar daripada cerahan jari-jari, bulan terbelah dua. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi berjalan, bumi gulung ikut Nabi, lajunya. Dan mukjizat yang paling besar adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak mukjizat-mukjizat yang berlaku ketika sahabat-sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan makanan yang sedikit boleh makan orang hampir 1000 orang. Nabi cedok. Gulai yang sedikit boleh makan 1000 orang. Itu semua mukjizat-mukjizat. Maka sahabat-sahabat boleh tengok dengan mata kepala mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kehebatan. Maka inilah meyakinkan dia bahawa Nabi ni memang benar utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok pada sahabat pula. Sahabat ada karamah. Contoh kita tengok Sayyidina Umar tengah berkhutbah, tengah baca khutbah. Wah sedada. Sayyidina Umar tepi. Panggil tentera perang yang diatur ke Parsi tu untuk berperang di Parsi. Iaitu Syariah Jabal yang naik atas bukit. Naik atas bukit iaitu. Nampak lagi? Sebut naik atas bukit. Jadi orang yang dengar khutbah tu pinga-pinga. Mana Amirul Mukminin tengah khutbah duk sebut panglima perang yang tak ada sini ni. Nampak lagi? So naik atas bukit. Apa ni khutbah lagu mana kini? Nampak lagi? Kejutlah pada sahabat. Jadi lepas pada Sayyidina Umar berkhutbah, sahabat lagi kumung belakang. Pelik kan? Tanya apa pelik? Tu. Perangai sahabat, kalau hak Nabi buat pelik pun tak. Kalau hak sahabat baru dia tanya. Hak Nabi pelik pun ikut belakang sebab Nabi. Faham lagi? Bila sahabat tanya, tengok. Tengok sahabat tunjuk contoh dah. Kalau Nabi buat pelik pun ikut. Faham lagi? Kalau sahabat buat pelik tanya dulu. Sebab sahabat bukan Nabi. Faham lagi? Tanya apa pelik kan ni? Sedangkan Sayyidina Umar ni orang yang boleh kata gunung ilmu, gedung ilmu juga, banyak ilmu juga. Maka bincang pergi ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali hebat kok tentang ilmu. Sayyidina Ali itu mudut diam, tinggalkan Umar. Faham lagi? Nampak? Lepas tu bila baliknya tentera yang diutuskan oleh Sayyidina Umar menentang Parsi gitu balik, jadi orang ramai tanya, apa yang berlaku ketika mu perang hari itu? Lepas tu dia jawab, ketika kami berperang, kami semua ni kata tentera kami sedikit berperang dengan tentera Parsi, kami hampir kalah, hampir nak dibunuh. Nampak lagi? Tiba-tiba kami terdengar suara Amirul Mukminin Umar. Naik atas bukit, maka dia dengar. Maka kami semua dengar. Bukan seorang je. Bukan ketua perang tu saja. Pada sebut tentera perang tu je langsung naik atas bukit. Tapi semua sahabat dengar. Maka kami pun naik atas bukit. Kami selamat daripada mati. Tengok. Sedangkan Sayyidina Umar tengah khutbah di masjid Nabi. Mana lagi? Tengok. Itu yang mukjizat, itu karamah bagi para sahabat. Banyak karamah pada sahabat kalau kita tengok. Sebab apa mereka ada karamah? Sebab mereka orang wasami'na wa ata'na. Mereka dengar, mereka patuh, mereka tidak derhaka kepada Allah. Maka Allah Ta'ala memuliakan mereka. Karamah tu maksudnya memuliakan para sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak buat gitu. Nak buat lagi. Tak boleh. Sebab kita kotor, hati kita tak bersih sebagaimana para sahabat. Tu. Sebab kita akhir zaman ni sibuk duk cari makan darah, ripung piti banyak-banyak, hati jadi gelap. Faham? Dok bukan orang awam saja, ustaz-ustaz pun guli batin habis. Faham? Sebab tu dok khusyuk belaka mayang ni. Nampak? Sebab hati kita cinta selain pada Allah, maka tak ada tu. Okey. Habis. Maka sahabat-sahabat boleh tengok mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertambah yakin dia, Allah. Tu. Ni yang kita. Habis itu. Kalau begitu tetaplah di hati kita akan benar mereka itu tidak dusta. Bila kita fikir saat ni, sengerti memang ada pelawak Nabi ni. Ada pelawak baru boleh timbul yakin. Dok zaman kita hari ni, zaman kita memang kau yakin lagi dengan bahawa Nabi itu benar. Sebab apa mereka kau yakin? Okey, kita baca hadis-hadis akhir zaman. Hadis-hadis akhir zaman ni bila sebut hadis, datang daripada Nabi ke datang daripada siapa? Kita ngaji hadis. Datang daripada Nabi. Betul? Jadi bila Nabi khabar hak berlaku di akhir zaman, sekarang ni kita tengok tak berlaku. Berlaku atau tidak? Dan nak percaya tak Nabi? Apa nak tanya orang surah Haji Adam malam ni, nak percaya tak ke Nabi?
Nabi kabur 1441 tahun lepas Nabi kabur dah, maka berlaku hari ni. Nabi pelawak atau tidak? Dah. Itu bukti bahawa Nabi tak dusta. Dah apa yang kita lawan lagi Nabi? Nak tanya. Apa dah percaya lagi Nabi kata dalam kubur ada tanya? Di masyarakat akan dihisap. Apa dia tak percaya lagi? Sedangkan bukti Nabi kabur 1441 tahun lepas berlaku hari ni. Betul tak ni? Laku belaka kan? Ada tak percaya lagi? Tak, tak percaya Ustaz. Ya, saya yakin. Saya percaya, tetapi nafsu saya lebih kuat daripada kepercayaan saya. Betul atau tidak? Ya tak ni? Betul. Mustahil. Dah orang Haji Adam tak percaya ada neraka. Saya percaya belaka. Betul tak? Tapi apa kita lawan kat Tuhan? Sebab kita ada satu nama dia nafsu. Faham lagi? Ni nak cerita dengan jadi mutasawuf. Dengan jadi mutasawuf. Nak ngaku tak ngaku kena ngaku. Betul? Sebab kita ada nafsu nama dia. Nafsu ni lah selalu bisik kepada kita benda-benda yang melarangkan kita, benda-benda yang kita menyebabkan derhaka kepada Allah. Betul tak? Bukan pada nafsu. Cari kemewahan dulu pergi ngaji tahun-tahun depan panjang umur aku pergi ngaji. Faham lagi? Ngaji sikit-sikit sudah dulu. Tu bukan nafsu. Nah, fa'alhamaha fujuraha. Ingat lagi. Inilah Allah Ta'ala ilhamkan satu fujur. Maksudnya panggil nafsu. Kau itulah yang bisik kepada kita. Aku kena ngaji doang. Aku dengar ustaz-ustaz kata semayang ada semua berdiri rokok sujud. Aku nak cari Datuk Guru, nak ngaji khusus nak ngadap pada lutut nak ngaji dengan ustaz tu guru cari Kenapa? Mari. Lepas tu esok kan ya lu tahun depan. Biar lu tahun depan kau dipanggil dia nafsu fujuraha. Dia sedar. Kita kalah kerana nafsu tu bukan tak percaya. Maka inilah Nabi ajar suruh suci. Qad aflaha man zakkaha. Quran kata. Dah beruntunglah, berjayalah orang yang mensucikan jiwa tu. Kita kena masuk proses penyucian jiwa kita. Nafsu tu dah. Baru kita boleh maju. Tidak 80 tahun kedatang pun gini kat kita. 80 tahun depan. Khasyuk mayang. Dak sepetulih. Sebab mudah cuci nafsu. Dah sepetulih je. Tak percaya tanya hak tauki tak tua-tua. Dah, tanya khasyuk ada wajib. Dah. Sebab tu Nabi kata, sutis sejik dak khasyuk belaka akhir zaman. Betul tak? Ya dah. Inilah benda perlu kita sedar. Dengar kita ada nafsu. Maka Nabi pun ajar cara mengatasi nafsu itu. Nabi ajar. Quran ajar belaka dah. Maka ambillah panduan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita Al-Quran ni tidak ada keraguan, semua benar belaka isi kandungannya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa kepada Allah. Ambillah Quran sebagai petunjuk. Jelas dan nyata dah. Tu. Okey, kalau begitu tetaplah di hati kita akan benar mereka itu rasul-rasul dan tidak dusta. Fikir lagi lah balik sekarang ke esok ke banyak lagi kita boleh fikir bukti-bukti bahawa Nabi tak pelawak. Tu. InsyaAllah padang dah tu. Untuk meyakinkan kita malam ni cukup dah ni. Cuma balik tubik sliding lagi amal lalu. Nak kedok hamba nak suruh amal saja. Nabi kata istangzilu rizqa bis sadaqah. Faham tak? Istangzilu rizqa bis sadaqah. Carilah rezeki dengan bersedekah. Allahumma salli ala Muhammad. Cari fitih dengan sedekah Nabi kata. Apalah kita pergi ke orang kafir. Siapa dok dan nak rehat, dok dan nak tengok anak, dok dan nak tengok bini. Kerjanya aku cari fitih. Dok dan nak dukung anak, dok dan nak cium bini. Betul tak orang cari fitih sibuk-sibuk ni dan cium anak. Dok dan nak dukung anak, dok dan apa dia gitu. Sebab nak lebih. Mudah yakin Nabi kata suruh dengan sedekah tu makan kaya raya. Contoh sahabat-sahabat dia tengok ada belaka. Kerana sedekah belaka kaya raya. Betul tak? Dah apa tak percaya ke mana? Siapa dah nak peluk anak dia. Sayyidina Uthman kaya. Sayyidina Uthman ketika Nabi minta duduk apa? Infak untuk agama. Dan Abu Bakar beri semua tau. Sayyidina Umar beri separuh kan. Sayyidina Uthman dia bawa dalam baju dia mah saja. Berketul-ketul mah. Dia bawa. Dalam rumah tu ada. Dalam rumah dia ada lagi petokok-tokok banyak lagi. Tengok. Nah, kaya. Faham lagi. Mereka yakin. Tapi dah tak Sayyidina Uthman semayang dengan Nabi, jemaah. Dan hari tu je tinggal takbir. Bukan tinggal jemaah, tinggal takbir. Bukan tinggal satu rakaat. Satu takbir dah takbiratul ula. Dah nangis dia Sayyidina Uthman. Betul tak? Tu sahabat. Dan sebab dia yakin dengan sedekah tu kaya. Bang.
Ni yang kata. Tak? Kata saya, ketubik sliding lagi. Silakan. Nah, majlis jana baru ni, tengok telefon kita dulu. Tahu ke tak ada telefon mu? Ada. Hak bermula dengar Abu, nak tanya kaya ni. Abu. Ahmad. Banyak tiga Ali. Hak ni bahasa terang. Telefon tekan lalu. Sing dua, sing satu. Sing satu. Faham lagi? Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Ada mana? Ada rumah. Ada pergi mana aku ni? Nak isi minyak utuh. Ada peti. Nak tubik kedai. Allah nak pergi kedai. Lah, apa sesok itu malu kau orang mu ni? Mu kira apa? Mu orang kaya kata. Bukan layang macam aku ni. Kata. Mu duk saing ngesek mu. Tang Seri Datuk. Geng-geng mu. Sesok nak mampu macam aku. Tak kamu telefon. Kata kita pun telefon nak ajak keluar ni bodoh toyekan kau berang. Lagi kita kata kata mengigal ke membabuk pe kuda kita tanya kita. Dah aku dah mabuk aku dengan ustaz usuk kan buat ni. Dah aku tobat dah ni. Faham lagi? Aku tak mau mati dalam keadaan kedeku dak cium bau surga. Faham lagi? You know what I say? Cakap Abu Teh panasan dia. Dia gitu deh. Amal lalu ad-din wal amal. Tubik sedih amal lalu. Allahumma salli ala Muhammad. Ad-dinuna sihat. Tubik jumpa orang nasihat lalu. Mak, kembalilah kepada Allah. Dia ayat gitu je cukup lah. Padang tu tak sebanyak-banyak. Serabut pula dengar. Ni tak nak ajak lagi sejiknya sarah je setengah jam. Orang dengar serabut nak faham tak dia adik. Faham lagi sepatah je. Patah je. Cukup lah tu. Sebab Tuhan yang buka hati. Bukan kita. Allah yang buka hati dia. Cuma kita usaha je sikit. Okey, insya-Allah lah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung huraian yang kedua daripada sifat-sifat Rasul itu amanah. Artinya kepercayaan. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.